Tajuk tingkatan 1, tajuknya bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Okey, dalam tajuk bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara ini, yang pertama sekali kita kena tahu negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Okey, kalau awak tengok slide ini ialah saya letakkan gambar, siap dengan gambar bendera bagi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Terdapat 11 buah negara yang terdapat di sini. Okey, jadi Asia Tenggara ini berada di tenggara benua Asia. Benua Asia ni benua yang paling besar sekali di dunia. Okey. Yang pertama sekali kita tengok pembahagian lokasi. Pembahagian lokasi negara-negara di Asia Tenggara ini ada dua. Yang pertamanya negara yang terletak di tanah besar Asia Tenggara, dan yang satu lagi negara yang terletak di kepulauan Asia Tenggara. Okey, kalau awak tengok di atas peta ni, negara yang terdapat di tanah besar seperti negara kita lah. Negara kita, Malaysia, Semenanjung sahaja. Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos dan Vietnam. Okey, kalau kita tengok negara-negara lain, semuanya berada di bahagian kepulauan. Termasuk jugalah negara kita. Negara kita terletak di Pulau Borneo, Sabah dan Sarawak ini. Okey, Brunei, Singapura, Indonesia, Filipina dan Timur Leste. Okey, yang kedua kita perlu tahu bentuk muka bumi di Asia Tenggara ini terdiri daripada 4 bentuk muka bumi yang ada. Yang pertama, pinggir laut, tanah pamah, tanah tinggi dan gunung berapi. Okey, kita tengok dulu di pinggir laut. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut kecuali negara Laos. Negara Laos ini dia tidak ada pinggir laut. Okey, kita tengok di sini. Ini negara Laos. Negara Laos ini di sebelah timur dia ada negara lain, menyebabkan dia tidak menghadap laut. Okey. Seterusnya, laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah seperti Laut Andaman. Di mana Laut Andaman? Di sini. Di sini Laut Andaman. Laut Cina Selatan, di negara kita lah. Laut Jawa. Laut Jawa ini terletak dekat dengan Pulau Jawa di bawah ni. Okey. Laut Sulawesi di sini dan Laut Sulu di sini. Okey, pinggir laut di Asia Tenggara ini cetek. Cetek dikenali sebagai pentas benua juga. Okey, yang keduanya kita tengok tanah pamah tadi. Tanah pamah banyak terdapat di delta dan lembah sungai. Di delta dan lembah sungai, jadi selepas di hadapan sikit kita akan belajar mengenai sungai dan tasik di Asia Tenggara. Contohnya delta sungai Mekong, delta sungai Irrawaddy, lembah Menam Chao Phraya. Kawasan ini berpenduduk padat di tanah pamah ini. Di tanah pamah di Asia Tenggara ini. Yang ketiga ialah tanah tinggi. Tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan banjaran lipat tua. Maksudnya ada negara yang mempunyai gunung berapi seperti negara Indonesia, Filipina, dan negara lipat tua seperti negara kita lah di kawasan tanah besar ini. Sebab lingkaran api Pasifik dia ni lingkung naik sampai atas ni. Negeri Sabah pun ada terkena juga. Okey. Itu tanah tinggi.
Sama juga macam tajuk yang lepas. Dia berpunca dari banjaran Himalaya di utara menganjur ke Asia Tenggara. Okey. Seterusnya gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terdapat di Filipina, Filipina dan Indonesia. Ni Indonesia, semua ni Indonesia. Okey, ada banyak laut-laut, pulau-pulau yang kecil. Okey. Terdapat gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Contohnya Gunung Kerinci, Gunung Krakatau. Kalau di Filipina pula terdapat Gunung Pinatubo, Gunung Mayon. Okey. Itu untuk bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Kita tengok pula sungai utama di Asia Tenggara. Yang pertama sekali Sungai Mekong. Ini ialah gambar foto Sungai Mekong. Sungai Mekong ini sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Panjang dia 4,880 kilometer. Sungai ini berpunca dari dataran Tibet di utara. Sungai Mekong ini terletak di mana? Sungai Mekong ini dia mengalir melalui Yunnan, China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Okey, dia sangat subur sungai ini sangat subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Banyak sawah padi di sini. 140,000 kilometer persegi ditanam di lembangan Sungai Mekong. Yang kedua, Sungai Irrawaddy. Sungai ini sungai yang terpenting dan terpanjang sekali di negara Myanmar. Sungai ini berakhir muara dia di Laut Andaman. Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan sumber protein. Di sini juga terdapat Delta Irrawaddy yang sesuai untuk kegiatan pertanian kerana tanah di sini subur khususnya untuk penanaman padi. Dan yang ketiga ialah Sungai Chao Phraya ataupun dikenali sebagai Menam Chao Phraya. Ini sungai yang terpanjang dan terpenting sekali di Thailand. Sungai ini berakhir di Teluk Siam. Sungai ini juga sangat subur, aktiviti pertanian, penanaman padi banyak di sungai, di lembah sungai ini dan juga digunakan sebagai jalan pengangkutan. Begitu juga Pasar Terapung sangat terkenal di sungai ini yang terletak di Bandar Bangkok di Thailand. Okey. Tasik pula. Okey, kita ada dua tasik utama di Asia Tenggara. Yang pertama ialah Tasik Tonle Sap. Tasik Tonle Sap ini terletak di bahagian barat negara Kemboja. Tasik ini ialah tasik air tawar semula jadi yang terbesar sekali di Asia Tenggara. Dan dia boleh membekalkan air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Okey, yang kedua ialah Danau Toba. Danau Tasik di Sumatera Utara Indonesia. Danau Toba ni sangat terkenal sebagai kawasan pelancongan. Dianya terletak di pergunungan, kawasan gunung kalau awak tengok di sini. Tasik ini merupakan tasik volkanik akibat ledakan gunung berapi. Okey, apa dia maksud volkanik? Volkanik ni proses pembentukan atau fenomena gunung berapi. Danau Toba ni besar dan luas. Panjang dia 100 km dan lebar dia 30 km. Okey. Itu sahaja untuk tajuk ini.